Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya telah pun pada hari ini ditampilkan dengan satu persoalan berkaitan dengan mesyuarat khas Parlimen yang dijadualkan berlangsung mulai pada hari Isnin ni, 26 hari bulan Julai 2021. Dan soalan khusus yang ditanya adalah, sekiranya dan seandainya Dewan Rakyat dapat mengusulkan satu keputusan untuk menolak proklamasi darurat bertarikh 11 Januari 2021 itu, maka adakah itu bermaksud ianya adalah undi tidak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia? Itu persoalannya. Tapi dalam menjawab soalan ini, izinkan saya memberikan jawapan saya dalam 4 bahagian. Yang pertama sekali, kedudukan mesyuarat khas Dewan Rakyat yang ditetapkan oleh pejabat speaker di atas permintaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 15 Julai 2021 itu mempunyai pelbagai persoalan keperlembagaan dan perundangan. Namun saya tidak berhasrat untuk melebarkan isu itu dalam jawapan saya berkaitan soalan itu di sini. Bahagian kedua yang saya ingin sentuh adalah berkaitan isu proklamasi darurat dan ordinan-ordinan. Ada banyak persoalan dan pendapat yang diutarakan. Sama ada proklamasi darurat ini hendaklah dibahaskan dan diundi ataupun cukup sekadar ianya adalah dibentangkan di Dewan Rakyat. Pendapat perundangan saya secara sejujurnya adalah dari segi pembacaan peruntukan berkaitan di dalam perlembagaan, ianya adalah memadai untuk proklamasi darurat dibentangkan di Dewan Rakyat tanpa perlu adanya pengundian yang meluluskannya. Seperti mana dibentangkan pelbagai laporan-laporan lain di bawah perlembagaan seperti laporan audit negara tahunannya, laporan-laporan berkaitan RCI dan sebagainya bila ada. Tetapi ini tidak bermakna bahawa Dewan Rakyat tidak berhak untuk menolak mana-mana bahagian di dalam proklamasi darurat dan terutamanya mana-mana peruntukan berkaitan mana-mana ordinan. Ianya hendaklah dilakukan dan seperti mana diperuntukkan di dalam fasal yang sama di dalam Perlembagaan Persekutuan melalui usul di mana ahli Dewan Rakyat boleh mengatakan walaupun proklamasi darurat dan ordinan telah dibentangkan, kami mengusulkan supaya seksyen-seksyen berkenaan seperti Seksyen 11, pelantikan kerajaan sebelum 11 Januari sebagai pentadbir urus negara semasa darurat dibatalkan. Dan kalau Dewan Rakyat membenarkan usul tersebut, maka bahagian-bahagian berkenaan peruntukan-peruntukan yang dipertikaikan itu boleh dibatalkan walaupun proklamasi darurat masih wujud. Bahagian ketiga jawapan saya pula adalah berkaitan dengan bagaimanakah usul-usul boleh ditampilkan dalam mesyuarat khas ini sedangkan apa yang dapat dilihat melalui kenyataan-kenyataan yang keluar dari pejabat speaker Dewan Rakyat secara khususnya berbunyi seolah-olah apa sekalipun mesyuarat khas itu adalah di atas permintaan mutlak Perdana Menteri sebagai ketua pemimpin kerajaan di Parlimen. Anda di sinilah ada satu kekilafan besar di dalam minda speaker terutamanya dan juga timbalan iaitu minda speaker Azhar Harun dan timbalan speaker Rashid, dengan dikecualikan pendapat timbalan speaker Azalina Osman Said yang sejak kebelakang ini berpendapat
kepentingan Dewan Rakyat memainkan fungsi semak dan imbang yang lebih terperinci. Balik kepada kekhilafan pendapat speaker berhubung dengan kedudukan mesyuarat khas. Apa yang penting adalah Dewan Rakyat diwujudkan di bawah perlembagaan bagi tujuan utama semak dan imbang, secara khususnya eksekutif iaitu Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Hatta apa sekalipun peruntukan perundangan lain ataupun standing order yang lain, ianya tidaklah boleh dipakai terima sampai ke tahap menggagalkan fungsi utama Dewan Rakyat yang diletakkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Itu perkara asas yang sering diguna pakai dalam mana-mana konsep arbiter, iaitu konsep yang mempunyai kehakiman. Hatta untuk mengatakan ini cuma mesyuarat khas, tidak boleh ada usul, dan ada usul yang ditolak, bagi saya mempunyai pelbagai kecacatan perlembagaan dan perundangan dalam pandangan dalam pendapat pejabat speaker berkenaan. Akhir sekali, bahagian keempat soalan, iaitu balik kepada boleh atau tidak jika ada usul yang menolak proklamasi darurat ataupun mana-mana bahagiannya mahupun ordinnya dianggap sebagai undi tidak percaya kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk perkara ini perlu ditekankan bahawa ketidakpercayaan ataupun sokongan kepada Perdana Menteri di dalam Dewan Rakyat tidak ditulis satu persatu dengan jelas di dalam perlembagaan. Cuma ada satu keadaan yang dinyatakan di dalam perkara 43.4, iaitu apabila Perdana Menteri hilang sokongan majoriti di Parlimen. Tetapi bagaimanakah caranya majoriti itu hilang tidak disentuh? Secara logiknya, of course, cara utama adalah melalui usul. Tapi kita juga tahu melalui perundangan dan keputusan Mahkamah Persekutuan terdapat cara lain di mana sokongan majoriti boleh dicabar. Bahagian kedua kepada jawapan bahagian keempat ni, seperti biasa dalam amalan pelbagai sistem demokrasi berparlimen di dunia ini, sekiranya satu usul yang penting untuk kerajaan ditolak seperti belanjawan contohnya, maka ianya boleh dan hendaklah dianggap dan dipakai terima sebagai suatu undi tidak percaya yang mengakibatkan mana-mana Perdana Menteri yang terhormat akan meletakkan jawatan secara terhormat. Begitu juga, jikalah dalam apa keadaan sekalipun, wakil-wakil ahli Dewan Rakyat seramai 220 orang yang akan mula bersidang mesyuarat khas pada 26 Julai berjaya untuk menampilkan apa bentuk usul sekalipun sehingga ada keputusan mencabar kesahihan mana-mana bahagian proklamasi ataupun ordinan, ianya memang dari segi perlembagaan hendaklah dianggap sebagai suatu undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Akhir sekali, dalam merumuskan keseluruhan jawapan kepada persoalan utama tadi, saya juga ingin menekankan terdapat pelbagai cara praktikal lain yang boleh dilakukan oleh ahli Dewan Rakyat untuk menzahirkan penarikan balik sokongan majoriti. Dan ini saya tumpukan dan saya sampaikan secara khusus kepada ahli-ahli Dewan Rakyat yang sekarang ini dianggap di dalam blok yang menyokong Perdana Menteri, iaitu pada bila-bila masa bermulanya mesyuarat khas pada hari Isnin dan seterusnya, mereka hendaklah berdiri dan terus capai kepada mikrofon dan melaungkan bahawa mereka daripada bahagian mana, iaitu parlimen mana, dengan ini menarik balik sokongan majoriti atau menarik balik sokongan
kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Kalau itu dilakukan dengan berani dan tegas di dalam Dewan Rakyat melalui laungan di dalam mikrofon, bermaksud di khalayak ramai yang menonton dan di hadapan speaker Dewan Rakyat serta pegawai-pegawai Dewan Rakyat, dan juga di dalam pengetahuan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, sememangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun kemudiannya hilang majoriti. Itulah caranya untuk mereka yang bertanyakan perkara-perkara ini berulang kali. Saya harap dengan penjelasan ini dapat menjawab soalan utama dan soalan-soalan sampingan kepada isu tersebut. Sekian, terima kasih.